atas nama kebangsaan saja kita melakukan amal tidak sah. Semua kitab-kitab fiqh, ustazah asatizah hak mari mengajar dalam bab apa sekalipun. Kalau dia kata dalam bab wuduk, marilah ustaz mana pun mau order dari Johor ke Kedah, Kelantan ke, dia akan kata syarat sah, syarat wajib. Dia akan kata Islam. Syarat sah puasa Islam. Syarat sah semayang Islam. Syarat sah apa benda ni haji Islam. Begitu samalah macam-macam hukum. Dia tidak syarat Melayu. Tidak syarat Arab. Disyaratkan agama. Jadi bangsa ni, kebangsaan kita ni tidak menjadi syarat. Maksudnya kita nak dapat syurga Allah dengan sebab kita Melayu, tak boleh. Kita nak masuk syurga dengan sebab kita Jawa, tak boleh. Sebab kita Madura, tak boleh. Sebab kita Bangla, kita Arab, kita Mak Saleh, tak boleh. Tapi dengan sebab iman boleh. Jadi beratur panjang nak masuk syurga akhirat lagi. Syurga malaikat kata apa amal ni ramai sangat nak masuk syurga. Kami Melayu kami Melayu tak boleh masuk. Itu Allah jadikan race ikut keturunan dah. Ni kalau mak ayah Melayu, anak Melayu. Mak ayah Jepun, anak Jepun. Nampak? Kalau mak ayah Jawa, anak Jawa. Tapi kalau pak Jawa, anak mak Melayu, Jayu. Tu. Tapi innallazina amanu wa amilus solihat. Orang-orang yang beriman. Tu yang pertama sekali. Jadi orang Arab tak masuk syurga dengan Arabnya. Walaupun putih. Tapi bila Ibn Rabah hitam macam arang masuk syurga. Nampak tak? Cerita Isra' Mi'raj. Allah buat contoh dalam syurga orang yang paling hitam, orang yang paling hina, orang paling huduh. Siapa? Bilal Ibn Rabah. Kenapa Tuhan tak buat contoh raja-raja, menteri-menteri, Nabi dengar apa benda ni, tapak kaki raja berjalan dalam syurga. Tuhan boleh buat tak contoh tu? Boleh? Tuhan boleh buat. Aku dengar tapak kaki seorang jutawan berjalan dalam syurga. Tuhan boleh buat. Tapi tiba-tiba Allah buat contoh, Nabi sampai di syurga, Nabi dengar orang berjalan prek 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 bunyi selipar ni. Nabi pun berkata, banyak riwayatnya, yang maksudnya sama. Aku seperti pernah kenal bunyi berjalan seperti ini. Ya, memang dia kawan dah di dunia. Kita kalau bini kita dengar tak, selipar dia lain. Kalau selipar mari ke belakang anak kita lain. Peh. Tu anak. Prek, mak tu tua. Faham lagi? Punya selipar dia tu. Jadi katanya Jibril, la ilaha illallah, inilah sahabat setiamu di dalam dunia. Bilal Ibn Rabah, seronok Nabi. Jadi Allah tunjuk malam Isra' Mi'raj, Bilal Ibn Rabah, orang paling hitam, rambut paling kerah, bibir paling tebal, mata paling besar. Faham? Orang tak ada nak buat menantu, jalan dalam syurga. Dia masuk dengan hitam je, kan? Bermakna kalau dengan hitam dia tak masuk syurga, hak putih tak juga. Tapi dia masuk dengan iman. Batu letak besar meja ni, batu letak atas belakang Bilal masa Bilal masuk Islam. Kan Bilal dia masuk Islam, dia masih hamba orang. Jadi sakit hatinya penghulu ni, letak ni batu besar meja atas belakang. Suruh masuk kafir semula. Suruh tinggalkan Islam, balik kepada sembah berhala. Seksa ni letak batu besar-besar meja atas belakang. Kalau kita macam mana? Batu besar meja ni. Tak ada angkat, balik awal dah. Nampak tak? Kita tak dapat beri mengamuk dah. Lambat masuk sinar mengamuk. Letak batu atas belakang di tengah panah padang pasir, suruh balik kepada Tuhan berhala. Bila jawab, wahid, Allah wahid. Tuhan yang satu, Tuhan yang satu. Matanya besar, hidung kembang, bibir tebal.
Rambut macam tangkai buah anggur kerah. Kalau sikat, patah sikat. Kulit paling hitam, Habsyi. Dalam dunia tu hamba ramai orang hitam. Tapi negro ni kalau duduk sebelah Habsyi, negro ni orang ingat masalah. Dia jadi cerah dah. Sebab lawan dia sangat hitam. Keturunan orang Habsyah sekarang. Itulah kampung Bilal Ibn Rabah. Dia ambil, dijadikan hamba. Duduk dalam syurga. Nampak? Hari ini pertama, man qama ramadhana imana. Barang siapa melakukan amal Ramadan, dia beriman. Ada dalam hadis yang lain, amal qama ini digantikan dengan lafaz soma. Man soma ramadhana. Itu taksis. Itu lafaz yang lain. Barang siapa mempuasakan bulan Ramadan. Tapi yang hadis yang saya baca petang ni, man qama, siapa yang mendirikan, yakni melakukan amal. Termasuk orang berselawat masa tarawih. Habis selawat, habis salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tu bila kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu selawat tak? Selawat. Makmum berkata sallallahu wasallam alaih. Ini termasuk dalam hadis tadi, man qama Ramadan, siapa melakukan amal dalam bulan Ramadan, ampun dosa tu, duduk selawat. Nampak? Itu pandangan ulama, dia tidak sempit macam kita. Dia luas. Ulama ni dia punya otak macam laut. Nampak? Mana ilmu dia banyak. Ilmu kita macam air longkang. Tu pun tersumbat-sumbat. Orang yang berzikir, fadlan minallahi wa ni'mah. Contoh. Itu termasuk orang yang melakukan amal soleh dalam bulan Ramadan. Dia tak boleh pergi tarawih. Kerana dia ada hak, dia kena buat kerja. Dia buat kerja itu, dia pergi lalu di bandar, dia tengok ada orang, dia bagi sedekah RM5. Itu juga orang melakukan amal dalam bulan Ramadan. Buat banyak-banyaklah. Tapi syarat pertama, imana, yakin dengan Allah. Aku orang beriman dengan Allah. Kita buat ini, kita percaya, bukan saja-saja kosong amal puasa ini reka-rekaan ulama, bukan. Daripada Allah, ada hikmahnya, ada ganjarannya. Wahtisaba, syarat yang kedua, dan kamu harap balasan daripada Allah. Sebab tu tak betul orang kata siapa beramal kerana nak pahala, maka orang tu riak, salah. Hadis ini menjelaskan, barang siapa yang melakukan amal Ramadan, imana, beriman. Yang kedua, ihtisaba. Apa makna ihtisaba? Jangan tanya Facebooki, mazhab Facebook. Jangan tanya geng-geng Instagram, itu bukan tugas dia. Apa makna ihtisaba? Jangan tanya geng-geng internet, medsos. Tanya ulama-ulama yang mensyarahkan hadis. Buka kitab Fathul Bari, apa dia kata? Ihtisaba alladhi yahtasibu as-sawab, orang-orang yang mengharapkan pahala. Tengoklah kitab Qurrat ni, Syarah Bukhari Imam Badaruddin Ain. Apa dia kata? Ihtisaba al-muhtasib as-sawab, orang-orang yang melakukan amal Ramadan beriman. Ihtisab mana muhtasib, mengharapkan. Dia mengharapkan as-sawab, pahala daripada sisi Allah. Sebab tu banyak hadis sebut pahalanya bergiang, pahalanya banyak ni, supaya kita rasa seronok, kita rasa gemar, rasa tamak untuk rebut benda-benda akhirat. Nampak? Sebab jenis manusia ni, dia suka dengan tawaran. Dunia memberi tawaran, Allah memberi tawaran. Betul tak? Allah tawarkan kita, kalau merdeka hamba sekian banyak pahala. Nabi pula cerita, kalau mu baca Quran begini-begini, banyak ni dapat gajimu nanti. Supaya apa? Supaya kita harap benda tu, seronokkan diri kita untuk rajin beribadah atas perintah Allah.
Jadi kita beriman, memang kita alhamdulillah orang yang beriman, ihtisaba, kita mengharapkan ganjaran sisi Allah. Siapa yang baca Quran harap dapat pahala macam yang Nabi kata, orang ni orang yang benar. Nabi kata macam mana? Man qara'a Quran, barang siapa baca Quran harfan, satu huruf je, falahul hasanah, baginya satu pahala. Al hasanah bi asyri amsalihah, dan satu pahala ganda pula 10 ganda. Jadi siapa yang membaca alif lam mim, Nabi kata orang tu dapat 30 pahala. Jadi kita dengar alif 30 pahala, lam 30 pahala, mim 30 pahala, kita rasa seronok untuk bekerja dengan Allah. Tu je. Itu Nabi ulang-ulang, bukan dalam bab Ramadan ni saja. Banyak dalam hadis Nabi kata imana wahtisaba, beriman dan mengharapkan ganjaran daripada sisi Allah. Alhamdulillah kita beramal bulan Ramadan. Cuma kalau bolehlah bulan Ramadan bukanlah bulan amal saja. Bulan amal itu lebih dari bulan lain. Kalau bulan lain kita sedekah sehari RM1 seriak, kalau bolehlah bulan Ramadan 10 riyal sehari. Bermakna kalau 10 hari 100. Sebulan 300. Kita senang-senang nak bagi sekali 300 ke orang, payah. Kat anak kita tak lagi. Tapi kita bagi RM10 sehari, kita akan rasa ringan. Kenapa? Ramadan mubarak. Ramadan ini diberkati. Apa makna berkat? Ziyadatul khair, kebajikan bertambah. Batu kita rasa mudah buat amal nak banding dengan bulan lain. Bulan lain kalau kita tahan makan pukul 2 terberak dah kita. Rebah. Tapi bulan Ramadan tahan sampai petang. Betul tak? Habis-habis kuat lapar hari pertama Ramadan saja. Lepas tu rasa ringan lagi. Bulan lain tak rasa gini. Pukul 4 relax tak makan gitu. Bulan lain pukul 8 biasa makan pagi. Hari itu pukul 9 syukur. Tak tahan aku tak boleh. Biasa makan pukul 8 lah. Ini barakah. Tiba-tiba bulan yang meringankan kita melakukan ibadah, ramai lagi orang tinggal ibadah. Itu memang berjadah sungguhlah. Nampak? Jadi bantuan daripada Allah. Duduk bulan yang berkat. Apa kata Allah jadikan bulan Ramadan semua terasa berat. Kan beratlah kita. Tapi rasa ringan. Nak baca Quran rasa laju. Nak pergi mana berasa laju. Rasa ringan, boleh tahan. Itu bantuan kepada kita. Allah itu bersifat dengan rahim, kasih sayang. Maka belakang hadis kata siapa yang melakukan amal bulan Ramadan, buat amal soleh apa yang kamu masjid cara masjid, surah cara surah, musalla cara musalla, buatlah amal. Orang perempuan cara orang perempuan, budak-budak cara budak-budak. Imana wahtisaba, beriman dan mengharap ganjaran daripada Allah. Ghufira lahu, asalnya ghafarallahu lah, Allah yang memberi keampunan kepadanya, ma taqaddama min dzambih, apa yang telah lalu daripada dosa dan kesalahan. Yang kita yakin sekarang, orang yang ada amal, ada pahala, tempatnya syurga. Orang banyak dosa, tempatnya neraka. Betul tak? Yakin. Dan kita yakin juga dosa kita hak lepas-lepas banyak. Betul tak? Siapa sini yang dia yakin dosa dia sikit, pahalanya banyak? Angkat tangan. Aku nak selfie dengan dia. Bukan senang nak jumpa. Orang yakin banyak pahala. Boleh selfie dia. Boleh keluar magazin perang pes. Sahabat-sahabat Nabi yang datang berjumpa Nabi SAW mengadu banyak dosa. Tu sahabat Nabi. Kita pula ada hak cak ayam mengaku banyak pahala. tak berapa sangat, tak berapa betul lah. Sahabat Nabi jumpa Nabi mengaku banyak silap, banyak dosa. Takut kepada Allah, takut pada azab kubur. Sayyidina Uthman bin Affan setiap kali dengar perkataan kubur menangis. Uthman bin Affan sahabat Nabi, dijamin masuk syurga, menantu Nabi, 2 kali berkahwin dengan anak puteri Nabi.
Nah, dengar kubur menangis. Dan bukan menangis mata merah sehingga basah janggutnya. Janggut Sina Usman ni macam buah naka. Kan macam kita dua orang Nah, janggut lemak. Kalau kita pergi dibuat haji di Mekah, boleh jumpa orang ni, janggut-janggut macam buah cipedok. Dia punya janggut. Nah, aduh. Janggut yang lebat tu basah dengan air mata. Kenapa? Takut kubur. Sayyidina Usman. Nah, ada tiket pas masuk syurga. Mu ada tiket? Tu contoh. Batulah. Nabi kata ashabi kan nujum. Nah, sahabat aku seperti bintang di langit. Bi ai muhtadaitum ihtadaitum, mana yang kamu follow, mana yang kamu like, mana yang kamu ikut, kamu dapat petunjuk. Nah, tapi geng-geng Instagram, Facebook kita kalau kita ikut belum tentu masuk syurga. Kena molek, go to hell. Nah, tapi sahabat aku bi ai muhtadaitum ihtadaitum. Mana-mana seorang sahabat aku, Utsman bin Affan, Ubaidah ibn Jarrah dan seumpamanya. Nah, kamu dapat petunjuk. Dalam begitu dengar kubur takut menangis sampai basah janggut. Kita bukan kata dengar kubur, ambil nama ekor tak kubur. Faham tak? Jual dadah atas kubur. Nak awak macam mana? Nah, jadi bukan hebat kita, Allah bantu. Kalau Allah tak bantu kita, tak duduklah dalam masjid petang ni. Nah, duduk rumah karaoke, tunggu buka puasa karaoke. Nampak tak? Tapi bukan orang setapak lah. Orang gombok. Jadi insya-Allah hadis ini pendek. Lakukanlah apa saja amal yang baik di Ramadan yang kamu sempat. Kamu suka sembahyang sunat, suka baca Quran, suka rajaah kitab, baca kitab ilmu. Suka tazkirah, suka sedekah, suka macam-macam. Ada orang tadarus ramai-ramai, ada orang baca Quran seorang-seorang di rumah. Semua tu jalannya syurga. Orang setapak pun jalannya ke syurga, orang gombok ke syurga, orang keramat ke syurga, orang ampang pun ke syurga. Asal jalan yang agama tunjuk. Itu jalan syurga. Nanti ramai-ramai berjumpa di akhirat ni. Masuk syurga belaka orang-orang setapak, jumpa orang gombok jumpa orang ulu kelang jumpa orang bertukih, bercerita panjang. Ini tempat ni. Tempat kita duduk ready ni, kenderaan menuju kepada syurga. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang melakukan amal di bulan Ramadan hal keadaannya beriman, lagi yakin dapat mengharapkan pahala yang disediakan oleh Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, pasti Allah akan ampunkan dosa dan kesalahannya yang telah lalu. Wallahu a'lam. Sebelum saya jawab lebih kurang 60 soalan, saya diwakilkan oleh pihak Masjid Abu Ubaidah Al-Jarrah untuk melancarkan kutipan derma. Sumbangan tuan-tuan dan puan akan kita gunakan untuk kebajikan tabung ihya Ramadan masjid, kemudian kos-kos pembelanjaan aktiviti program sepanjang Ramadan. Petugas akan bangun sekarang menggunakan karung seperti ini yang akan berjalan di depan tuan-tuan, memberi peluang kepada tuan-tuan dan puan-puan memberi sumbangan sedekah dan derma kepada masjid. Dipersilakan petugas bertugas sekarang juga. Jangan takut pasal ini derma bukan zakat. Zakat tak bagi berdosa. Ini derma tak bagi kedekut je panggil. Pelan-pelan yang tukang kutip, jangan laju. Buka karung tu depan muka dia, lagi dia tak bagi, jangan lari. Tunjuk dulu. RM1 pun kalau ikhlas, balasannya syurga. Allah tak main balas-balas pakai sagu hati apa, tak ada main lagu tu. Cek tendang tak ada Allah. Semua balasnya satu je, syurga. Tak ada orang dapat balasan Allah tapi tak boleh masuk syurga, tak ada, duduk di luar. Tak, semua masuk di dalam.
Dapat bidadari dalam tu, dapat istana dalam tu, dapat kesenangan dalam tu, dapat emas yang banyak dalam tu. Dia tak ada duduk luar. Pelan-pelan. Kalau kita mati malam ni lah ni sedekah. Lah tak boleh lah. Kalau kita tahu lah kita mati malam ni, berapa hoknya kita nak bagi petang? Bagi semua kan? Semua harta kita bagi tak? Kalau kita dapat tahu malam ni mati, tapi oleh kerana tak tahu, jadi RM1. Belah-belah ni. Jangan gaduh, insya-Allah. Sementara menunggu waktu berbuka, nanti kita berhenti awal dan keluar dari masjid, boleh cari kuih buka pun semua, tak? Dulu kita nak buat majlis iftar. Biasa kan dulu dah. Habis ceramah berbuka. Sekarang tak boleh. Ke sini boleh, kalau Terengganu tak boleh. Tak boleh berbuka ada jamaah ramai-ramai. Tak boleh. Kalau duduk menengung itu je boleh. Walaupun ramai. Dia bayar ni dia tak boleh dengan makanan, dia marah. Kalau kita mati malam ni last sedekah dalam Ramadan. Sebab tu kalau kita nak dapat banyak orang sedekah, satu cara je. Yang tukang kutip tu malakul maut. Semua bagi banyak je. Ejah 2 tahun lagi bang. Baik, sambil-sambil kita memberi sumbangan derma sedekah kepada tabung kebajikan Masjid Abu Ubaidah Al-Jarrah, kita tengok soalan orang setapak. Saya ingin bertanya, apakah hukum menderma darah kepada non-Muslim? Ulama-ulama berijtihad dalam masalah derma darah, keluarkan darah daripada badan untuk orang lain. Kalau orang-orang yang sama-sama Muslim, ulama membenarkan. Tapi ketika hajat, sama-sama Islam, derma darah ketika hajat. Tak ada hajat tak boleh. Contoh, kita duduk saja petang-petang, tak ada kerja nak buat, boring. Kita pun ambil satu jarum, kita cocok ujung slow je bagi keluar setitik darah. Hukumnya haram. Dia sengaja mengeluarkan darah daripada badannya setitik tanpa keperluan darurah, haram. Bukan hak dia, hak Allah. Ini ulama bahas. Ada hajat, kemalangan, orang perlu buat pembedahan, tabung darah hospital contoh. Itu hajat. Maka ulama berfatwa harus. Okey? Selesai. Kemudian untuk orang yang bukan Islam, sebahagian ulama mengharuskan bagi kafir zimmi. Tidak harus dengan ijma' kepada kafir harbi. Kafir harbi makna kafir yang duduk di negeri umat Islam, mereka musuh dengan umat Islam, mempersendakan orang Islam, mempermainkan hukum Islam dan seumpamanya. Kafir zimmi, orang kafir yang duduk di negeri orang Islam tapi mereka hormat pada orang Islam. Nampak? Itu jawapan ulama. Soalan seterusnya, apakah hukum makan makanan yang disediakan oleh penganut agama lain, beras, gula, minyak, garam dan buah-buahan, dan disemayangkan? Kebanyakan ulama mengharamkan makan makanan yang dibuat semayang di gereja, di kuil dan sebagainya. Adapun yang disumbangkan oleh orang bukan Islam, orang kafir, itu boleh. Contoh, sempena perayaan orang kafir, orang bukan Islam, mereka ini bersedekah.
Contohlah kerana kepercayaan dia. Nah, dia sedekah ke orang miskin. Orang Islam dapat, boleh. Yang diharamkan ni, makanan tu dijadikan upacara semayang. Diletakkan depan berhala, pokoknya bagi anak orang Islam makan. Tak boleh. Pokoknya haram, ni pandangan sebagian ulama. Nah, jadi kena faham makanan yang dibuat semayang dengan makanan yang didermakan oleh orang kafir, itu lain. Orang bukan Islam, dia tengok orang Islam susah, dia bagi RM10, boleh makan. Tapi kalau RM10 tu dia letak dulu atas kepala berhala, dia buat semayang apa semua, tak boleh. Kalau tahu, kalau tak tahu tak ada masalah. Soalan seterusnya, saya nak tanya tentang Maggi Raymond yang sekarang jadi kegemaran rakyat Malaysia termasuk umat Islam. Adakah ia produk yang halal bagi umat Islam? Saya pun tak tahu lagi ni hak mana Sir Raymond ni. Ada tak orang tahu Maggi Raymond? Kita pun tak tahu. Sebab itulah kalau kita ragu, kita ikut Rasulullah. Kalau kita yakin, kita makan. Kalau kita rasa yakin halal, kita rasa berat atau yakin haram, tinggalkan. Kerana dua ni jelas. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Nabi kata halal itu jelas, yang haram itu jelas. Tapi tengah-tengah ni ada yang kesamaran, mustabihat. Ada yang kelabu. Maka yang kelabu ni kita tidak pasti ni, Nabi tinggal satu pesan. Da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan makanan yang meragukan kamu ni tentang status halalnya, tinggal. Maksudnya jangan makan. Pergilah makan yang kamu yakin halal dulu. Itu konsep Islam. Nampak lagi? Jadi bila kita dah dapat keputusan majlis fatwa dan sebagainya tentang halal makanan ini, itu tak ada masalah. Itu bagus soalan ni. Kita tanya nak makan yang halal. Itu tanda orang beriman. Kalau orang tak beriman, haram pun haram lah. Kita duk sibuk nak tahu halal haram. Golongan ni dia habis dia makan habis. Dia tak ada peduli. Jadi kalau kita nak perasaan nak tahu halal ke haram, itu tanda-tanda iman di dalam hati. Itu tanda iman tu. Tanda iman bukan kopiah. Faham lagi? Bukan janggut panjang Dia nak tahu mana halal mana haram. Kerana kalau haram ni tak nak makan. Dia yang tak nak makan kerana haram ni orang beriman. Soalan seterusnya, siapa yang harus memandikan jenazah laki-laki yang menyerupai perempuan? Alat sulit perempuan, ada payudara. Ada kakak lelaki atau wanita? Tu kata teruk jadi tukang jawab ni. Tukang tanya senang, ikut suka dia nak tanya. Tukang jawab susah. Silap jawab viral, kena kena apa? Kena kecam. Baik. Dia kata orang laki-laki, tapi dia ni sudah buat badan dia tu jadi macam perempuan. Contoh. Dia begini, faham begini dulu. Yang pertama, orang yang laki-laki lembut. Dia ada dua. Satu, harus. Yang kedua, haram. Yang mana laki-laki lembut itu diharuskan. Tak salah dia. Allah memang jadikan dia lembut. Dan dia bukan buat-buat. Bukan dia buat-buat. Dia laki-laki, tapi dia macam perempuan. Apa dia? Dia punya gaya dia. Cakap dia, tepuk-tepuk belakang dia. Tapi wajib dia nak meraihkan diri dia sebagai seorang laki-laki. Maksudnya dia wajib berpakaian lelaki, dia bersama jemaah lelaki, dia tetap pakai kopiah, dia pakai ihram pun lelaki. Cuma dia lembut kerana Allah jadikan. Itu harus. Jangan cela yang tu. Yang haram ni dia yang buat-buat. Dia laki-laki biasa buat dia jadi perempuan, haram. Dia lembut tapi laki-laki pergi pakai perempuan pasal pergi kawan dengan geng-geng yang sama. Ini laknat, Allah laknat. Lembut tak salah, Allah jadi.
buat lembut, ataupun bila dah dia laki-laki dia sedar, dia tukar jadi perempuan kerana kawan-kawan dia yang laki-laki lembut semua pakai perempuan. Itu dilaknat. La'anallahu rijala yalbasuna lubdatan nisa. Allah Taala laknat. Nabi kata Allah Taala laknat laki-laki yang pakai pakaian perempuan. Nah, jadi yang paling berat sekali bukan saja buat pembedahan jantina. Sini dia kata laki-laki mayat mati ada alat kemaluan perempuan. Di Bangkok 7,000 ringgit. Itu paling murah. Nah, pergi ada Angry Bird, balik tak ada Angry Bird. Ada karipap. Faham lagi? Ini masalah. Okey. Bagi faham lah. Pergi ada zakar, balik potong jadi parak. Buat pembedahan, operation dan sebagainya. Ini teknik perubatan moden yang dilaknat oleh Allah. Bukan bomo saja yang haram. Teknik moden pun haram juga, hospital moden. Tak? Kenapa? Bila melaksanakan jenis ataupun kaedah rawatan yang dilarang syarak. Termasuk pembedahan jantina. Tak ramai doktor yang boleh buat. Nampak? Tapi yang begitulah, yang cerita-ceritanya ramai pergi di Bangkok, di Thailand, murah. 7,000, 15,000, 13,000 dan sebagainya. Potong kemaluan, buat lubang jadi macam perempuan punya parak. Dada ni laki-laki masuk silikon, macam-macam lah ubuh kok anda lah. Kabu ke getah ke ubuh dalam. Jadi ada kopek, ada payudara. Jadi mayat orang laki-laki sudah ada anggota perempuan. Adakah perempuan yang akan mandikan dia? Jawabnya mandi ikut asal dia dilahirkan. Nampak? Dia dilahirkan laki-laki. Tok bila mandikan dia. Datu alat dia tu, kemaluan dia sama ada yang ori ataupun yang fake, yang palsu, semua haram tengok. Okey, ingat, siapa yang mandikan mayat, haram tengok aurat. Banyak berlaku kes tukang mandi mayat ditelanjangkan mayat sebelum mandi. Hukumnya haram, dosa besar, kena laknat tukang mandi. Wajib mandikan mayat, tak tengok aurat, tak boleh. Haram tengok aurat dia masih hidup, haram tengok aurat masa mati. Sebab tu dimandikan di dalam kain. Dan bila masukkan tangan dalam kain nak mandikan mayat, bahagian aurat wajib pakai sarung tangan supaya tak sentuh tangan kita dengan aurat si mati. Haram. Ni tak buka kain telanjang terus mayat. Panggil pula cucu. Mai tengok. Atuk mau mandi, tengok. Cucu pula tengok. Angry Bird. Faham tak? Minawainya tukang mandi. Nampak? Tapi itu kan KL lah. Selangor. Jadi dia dilahirkan laki-laki, walaupun dia buat jadi perempuan, pakai gicu, pakai apa sekalipun, hukumnya dia laki-laki. Tak diterima penukaran dia, syarak tak terima. Dan aurat itu, jika benda yang menaikkan nafsu syahwat mata-mata yang melihat pada adat, wajib elokkan melihat. Itu dia. Okey? Dapat dah jawapan. Soalan seterusnya, saya nak beri vaksin rotavirus kepada anak, langkah pencegahan jangkitan virus. Menangkan anak di antara pusat asuhan kanak-kanak, saya sendiri tidak mampu untuk mantau sepenuhnya tentang amalan kebersihan yang diamalkan di pusat tersebut. Baik. Dia kata oleh kerana dia bimbang anaknya dijangkiti, maka dia nak bagi anak dia vaksin. Faham dulu, vaksin ni termasuk dalam merawat. Ada rawat yang kita tak sakit, tak makan obat. Bila sakit baru makan obat. Contoh sakit gigi. Orang sakit gigi ni orang tak makan obat dulu. Guana mau makan 6 biji. Dia kata ni sakit gigi tapi aku makan dulu. Takut tahun-tahun depan sakit tak payah makan. Tak. Itu sakit dulu baru makan. Vaksin ni ada dua. Salah satunya orang itu belum sakit, diletakkan ubat itu dalam badan. Itu vaksin. Nanti bila ada kebetulan kalau datang wabak tu,
ada benda yang boleh menghalang. Nah, ini semua sama ada makan apabila sakit atau vaksin dulu tunggu sakit kemudian, semua ni dibenarkan oleh syarak. Kerana Nabi kata tadawau, berubatlah kamu. Wala tatadawau biharamin, tapi jangan berubat dengan cara haram. Baik, oleh kerana vaksin ini berubat, boleh tak? Boleh. Tetapi Nabi pesan di belakang, wala tatadawau biharamin, jangan berubat cara haram. Maka kalau vaksin yang haram, tak boleh. Vaksin yang mudaratkan kesihatan, tak boleh. Nampak? Macam perempuan makan pi perancang keluarga untuk merancang kelahiran. Tapi kalau Allah kehendak, beranak dia. Ini ikhtiar. Ulama mengharuskan makan pil perancang ada syarat. Pertama, janganlah benda yang najis. Yang kedua, tidak merosakkan kesihatan. Maka vaksin gitu juga. Silakan. Bila? Jika ada wabak, ada penyakit, tapi jangan benda yang haram. Haram ni kadang-kadang sebab najis. Haram ni kadang-kadang sebab mudaratkan tubuh badan kita. Jadi ayah ni nak vaksinkan anak, boleh. Ada wabak? Ya, ada wabak. Baik, obat vaksin ini memudaratkan manusia? Tidak, sudah diuji. Silakan. Nampak? Soalan seterusnya. Saya nak tanya tentang dakwah tabligh di Malaysia. Adakah tepat dengan Islam dakwah 3 hari, 40 hari, 4 bulan untuk mantapkan keimanan, meninggalkan isteri dan anak? Jemaah tabligh ini tidak diikuti oleh ulama atau ustaz atau Tok Bilal. Adakah berdosa isteri menghalang suami mengikut jemaah tabligh ini? Baik. Dia tanya tentang jemaah tabligh. Tabligh ni apa maknanya? Tabligh ni maknanya keluar berdakwah. Asalnya tabligh ni maknanya menyampaikan sifat Nabi, sidik, amanah, tabligh, batanah. Apa makna tabligh? Ballagha. Nampak? Ballagha, menyampaikan. Ballagha yuballighu tablighan. Menyampaikan perkara-perkara agama kepada orang lain. Jadi orang jamaah tabligh, dia pergi berjalan, dia jumpa orang, dia sampaikan hadis, dia sampaikan hukum. Itu tabligh. Menyampaikanlah. Faham? Penceramah, mari dari Terengganu, mari di Setapak, menyampaikan hukum syarak. Tabligh tu. Pendakwah lain pula. Jemaah lain pula. Dia pergi ke Melaka, dia buat tazkirah supaya orang tahu tentang hukum gini. Itu tabligh dah. Cuma jemaah yang satu ini mereka mengambil sempena nama tabligh itu sebagai nama jemaah. Faham lagi? Jadi semua siapa saja yang menyampaikan agama kepada orang lain, maka itu dia melakukan perbuatan tabligh. Ballagha yuballighu tabligh, menyampaikan. Cuma jemaah yang ini mereka ambil nama tabligh itu sendiri, letak sebagai nama jemaah. Baik. Apa hukum mereka jemaah tabligh menetapkan khuruj keluar selama 3 hari, 40 hari dan seumpamanya? Jawabnya lah, itu hak mereka. Dia jemaah ni kan dia ada hak untuk menentukan kursus, menentukan tarikh latihan dan sebagainya. Itu hak masing-masing. Kita ada jemaah baru, kita nak buat keluar 15 hari, silakan. Kenapa? Kerana tidak ada ketetapan pada syarak. Macam orang bertahlil, mana ada suruh tahlil 7 hari. Dah dia nak tahlil 7 hari, silakan. Kenapa? Kerana tidak ada larangan. Dah tadi kata tak ada suruh 7, ya tak suruh 7. Dah dia nak buat 7, dia punya suka lah. Faham? Kemudian dia keluar pula meninggalkan anak isteri. Tinggal anak isteri ni semua orang tinggal. Bukan tabligh saja tinggal. Orang pergi kerja minyak. Kita kerja depan rumah okey lah, 2 kilometer. Kerja ni cari gali minyak. Laut Terengganu. Laut Terengganu ni banyak offshore. Kalau kita naik kau terbang nak lintas pergi Vietnam, ni offshore ni benda pelantar minyak. Satu pelantar 300-400 orang duduk. Orang kecil pun 100 lebih. Itu bukan alien, orang kita, orang Malaysia.
Ada orang KL, ada orang Terengganu, ada orang Perlis. Faham? Tu kalau kerja tu shift biasa, kalau kata dia apa ni, dobi ke apa ke, laundry ke apa kan, yang kemas bilik ke, 2 minggu duduk, 2 minggu balik, 2 minggu pergi, 2 minggu balik. Lama lagi, tabligh baru 3 hari, ni 2 minggu. Yang kalau yang company yang besar-besar, kita tengok kalau oil and gas yang besar-besar, macam Rostobok ke apa, engineer ke apa, dia orang 3 bulan sebulan shift dia, 3 bulan duduk di dalam laut, tinggal anak bini, sebulan bercuti, lepas sebulan 3 bulan pergi lagi. Nampak? Yang tabligh ni menyampaikan agama, yang ni pergi cari duit. Halal ke haram? Dua-dua halal lah. Faham? Tak ada masalah, dia boleh tinggal, tapi dengan syarat, bila kita tinggal sama macam orang haji, tinggalkan nafkah. Nampak? Kita bagi nafkah. Jadi mu nak marah orang tabligh, keluar rumah, tinggal anak bini, mu tahu tak? Tahu, sebab dia ni abang ipar saya, bini dia kakak saya, memang tak bagi duit, susah kakak saya. Itu baru salah. Tapi kita nak pukul semua tak boleh. Nampak? Soalan seterusnya, saya bukan geng mana-mana. Nampak tak? Orang tanya tentang jemaah tabligh, kita jawab dengan ilmu. Orang tanya tentang capal, kita jawab dengan ilmu. Saya bukan pakai ada capal, saya bukan ada baju ada capal. Satu ya ada beg, itu pun seorang ustaz dia. Tapi bila saya menjawab soalan, takkan nak masuk ikut nafsu, ikut ilmu yang telah ditinggalkan oleh para alim ulama. Nampak? Soalan seterusnya, adik laki-laki saya ada Down syndrome. Adakah hukum bagi Down syndrome saya dalam berkhatan? Baik. Masalah kurang upaya berlaku kadang-kadang pada kanak-kanak yang dihinggapi penyakit dipanggil Down syndrome atau sindrom Down. Sindrom Down ni ramailah. Dia begini, sindrom Down ke apa benda hyper ke apa ke, jika dia mampu belajar, makna dia ni berakal. Maka hukum macam orang dewasa, wajib semayang, wajib puasa. Down, sebab Down tidak semua yang kritikal, yang kronik, ada yang sedikit. Nampak? Dia Down syndrome tapi masih boleh menulis, masih boleh faham apa orang ajong umpamanya, mudah memahami. Maka itu wajib semayang, wajib puasa dan sebagainya. Dan dalam melakukan ibadah tak betul macam orang lain, dimaafkan kerana dia ada sindrom. Ada satu lagi sindrom Down yang dia tak faham sesuatu, dia tetap dengan dunia dia saja. Ini dah tak boleh diajar, ini dimaafkan pada syarak. Masalah berkhatan maka tetap wajib. Ini tak ada kaitan, wajib dia berkhatan. Batu khatan lah kerana beranak yang Down ini, yang ada masalah kurang upaya masa kecil. Macam Arab dari kecil, anak sebulan 2 bulan di khatan, kita kata 6 khatan. Dia dah ada masalah. Masalah Messi pun lari. Bagi sesat masalah. Jadi khatan dia, khatan laki-laki ni wajib. Soalan seterusnya, dan saya tanya doktor tentang khatan kanak-kanak laki-laki yang Down syndrome ini, tak ada masalah. Semua sihat macam biasa, macam kanak-kanak lain. Dia tidak ada implikasi apa-apa, tak ada. Soalan seterusnya, kebanyakan jawapan berkaitan wang loteri, pihak kerajaan suruh serah kepada Baitul Mal. Adakah boleh digunakan kepada orang awam? Baik. Dia kata ada seruan daripada pihak kerajaan, wang-wang judi, wang apa, bagi ke Baitul Mal. Nanti Baitul Mal bagi ke orang awam boleh pakai ke tak? Dia begini, asalnya kita ni belanjakan siapa pun saja, belanja yang halal saja, yang haram tak boleh. Ulama-ulama kemudian berijtihad bahawa dibolehkan menggunakan wang-wang yang haram, bukan suruh berjudi, tapi jika ada wang yang syubhah dan sebagainya,
boleh diberi sumbangan untuk maslahat orang ramai. Itu fatwa yang masyhur. Maksudnya tak boleh digunakan untuk individu. Jadi bila beri kepada tabung yang akan diagihkan kepada orang ramai, hukumnya harus. Dalam kitab-kitab fiqh kata ada satu wang yang kita yang ragu tentang halalnya, boleh guna buat perkara yang orang ramai guna. Contoh, jalan berlubang, kita beli tar, tapung lubang. Jalan tu ada lecoh, kita beli batu, timbul, orang tak lecoh. Atau buat tandas yang orang awam boleh guna. Faham tak? Untuk kegunaan maslahatun awamiyatun, maslahat orang ramai. Kalau Baitul Mal ini beri untuk maslahat orang ramai, dibolehkan. Soalan seterusnya, apakah permainan hukum claw machine? Kenapa mesin ini masih berluasa kalau tidak boleh main, kalau haram? Claw machine, tahu tak claw machine? Apa dia? Bubuh duit, ada tangan macam kuku gini. Okey? Letak duit, lepas tu kontrol. Jalan mak pegang. Angkat. Betul tak? Dekat nak keluar lubang, jatuh pula. Masuk lagi RM1. Judi. Wajib atas semua menteri besar yang ada dalam Malaysia perhatikan. Kalau ada, beri arahan mana-mana jabatan yang berkaitan, hentikan, simpan atau rampas. Ini judi. Tak boleh. Itu judi. Tapi ini masalah. Batu mesti ada penasihat agama. Nak menasihati menteri besar, benda ni haram. Datuk Seri, kita kena keluarkan arahan secepat mungkin dan sebagainya. Itu tugasnya. Tugas penasihat agama. Bukan penasihat agama itu tugas dia untuk lobby projek. Ini masalah. Sebab kadang-kadang menteri besar pun sibuk juga, dia tak ada nak nampak. Mata-mata bawah ni report dapat kepada penasihat agama, dia akan beritahu, keluarkan. Menteri besar pun kalau nak senang, beri kuasa kepada menteri bahagian agama, penasihat agama, ada mana-mana benda judi, benda haram lagu ni, awak ada kuasa sign, polis akan pergi rampas dia. Itu jalan yang terbaik. Sebab apa? Sebab kita akan ditanya bila kita memerintah. Ada tak benda yang mungkar dalam negara yang tak dibenarkan oleh fiqh syariat? Awak tanya, kamu dulu jadi MB Selangor, ya? Ada tak benda judi? Mu tahu? Tahu. Tapi kenapa kamu buat tak tahu? Lapor tadi. Balik awal kita. Contoh. Jadi nasihat saya lah kepada menteri, kepada Perdana Menteri ke, kepada menteri besar ke, yang berkuasa. Sebab Nabi pesan, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Kamu menjadi ketua, kamu pasti Tuhan akan soal satu-satu tentang apa yang ada di bawah jagaan kamu. Kamu dapat jawab semua, alhamdulillah. No, go to heaven. Knock onto the heaven door, boleh masuk surga. Tapi kalau kamu tahu, kamu biarkan judi, tahu dah, biar tak buat tindakan, takut sebelah sana, go to hell. Na'udzubillah. Jadi kita pakat-pakat, pesan memesan, tegur menegur. Tegur tanda sayang. Lepas saya kadang-kadang terlepas solat sunat subuh. Bolehkah saya lakukan solat subuh lepas solat fardu subuh? Boleh. Bujur dia tanya. Betul, orang yang bertanya paling banyak dapat pahala, bukan orang jawab. Dia pergi nak semayang sunat subuh, sampai orang qamat, Allahumma akbar, Allah dan semayang sunat subuh. Sedangkan solat sunat subuh 2 rakaat, pahala banyak pada dunia ni dan isi dunia, Tuhan bayar. Boleh qadha lepas semayang subuh. Pukul 8 baru teringat, tadi dah semayang sunat subuh. Pukul 8 qadha sah. Tahan lagi. Hukumnya sah ni pandangan jumhur ulama. Ada ustaz mari kata tak sah, jentik hidung dia. Ting. Nampak? Nabi pernah qadha semayang qabliyah
selepas solat fardu. Ingat itu dalil. Lepas tu ulama fatwa harus tak ada bangkangan 4 mazhab. Kenapa Nabi tak dang nak semayang sunat qabliyah zuhur? Ada satu urusan. Nabi hanya sempat semayang zuhur. Qabliyah zuhur tertinggal. Nabi qada qabliyah zuhur lepas semayang fardu asar. Sedangkan Nabi sabda la salata ba'dal asri. Tidak ada semayang selepas asar. Apa maksud? Lepas asar tu tak ada dah lah. Tapi kalau mu ada hutang, bolehlah semayang. Hak lepas asar tak ada. Faham lagi? Soalan seterusnya. Apakah hukum laki-laki yang rambut gugur atau botak depan ditanam rambut kembali dengan mengambil bahagian belakang rambut diri menggunakan kaedah rambut palsu? Adakah dibenarkan dalam Islam? Dalam kitab Syarah Tirmizi, ulama-ulama berbahas panjang tentang rambut palsu. Yang pertama, boleh. Mestilah rambut itu tak boleh rambut orang lain. Tak boleh. Jangan rambut orang lain. Dia ambil rambut bini dia. Dia potong malam, buat pergi klinik tanang. Tak boleh. Itu anggota tubuh orang lain. Yang kedua, mestilah rambut itu suci. Tak boleh benda yang najis. Kalau sekarang mana rambut tu daripada plastik contoh. Yang ketiga, memang perlu. Bukan kerana menambah kecantikan, tak cukup dengan cantik tak. Perlu. Rupa dia kalau lagu tu jadi susah dia. Umpamanya dia tak kahwin lagi. Orang lain rambut dia mula depan. Rambut dia lewat start belakang. Jadi depan ni tak ada sampai tua. Dia pun guna tanam rambut. Dan kaedah menanam rambut sendiri, sebahagian fuqaha moden membenarkan. Rambut diri dia cabut di belakang dengan satu teknik tek. Boleh 70 lah letak depan. Tek. Nampak? Tetapi tidak boleh letak lebih daripada bukan kawasan rambut. Bukan rambut dia letak atas dahi. Macam ni orang tattoo buat macam-macam muka. Itu kena laknat kerana ubah bentuk. Soalan seterusnya. Saya berhutang duit 20 tahun lepas kawan saya. Terpisah hubungan sebab khilaf. Saya melengah-lengahkan. Saya nak bayar. Tapi kawan saya tidak dapat hubungi 15 tahun. Tempat kerja tanya semua tak dapat. Apa perlu saya buat? Baik. Bila kita berhutang, kita wajib bayar. Bila wajib bayar? Masa kita berjanji. Contoh kita berhutang 1,000 dan janji bayar pada bulan 5 2021. Sekarang April, tidak wajib bayar. Bila wajib bayar? Bila datang bulan 5, bulan Mei. Faham? Bab janji bayar bulan 5. Selagi belum masuk bulan 5, sunat bayar. Masuk bulan 5, wajib bayar. Jadi bila belum masuk bulan 5, sunat bayar, tak berdosa. Bila masuk bulan 5, wajib bayar, tak bayar, berdosa. Tapi dia nak bayar, sudah 15 tahun lagi tak ada jumpa dah. Macam mana nak bayar? Susah dia kata. Memanglah susah. Sebab masa ada mu tak nak bayar. Bila dah lari, sibuk nak bayar. Gitulah orang berhutang. Hidup tak nak bayar. Bila mati baru nak bayar. Tapi buatlah husnuzanni, sangka baik. Mungkin ada satu masalah dia uzur. Dia ada balah dan sebagainya, ada khilaf, tersilap dan sebagainya. Sekarang cari tak jumpa. Wajib cari dengan kaedah yang ada sekarang. Kalau dulu dalam kitab-kitab sebut cara-carinya buat pengumuman lepas sembahyang Jumaat di mukim-mukim yang dirasai ada sipulan itu. Sekarang mudah medsos, media sosial. Kita type gitu je. Saya ada berhutang dengan sipulan bin sipulan lebih kurang 15 tahun dahulu. Sila hubungi saya. Ada gambar dia letak, gambar contoh dan sebagainya. Boh dalam Instagram, boh dalam Facebook, boh dalam benda lagi. Benda TikTok dan sebagainya. Kilogram, monogram, kilometriko. Semua boh belaka. Nanti ada dia akan hubung kita. Tiba-tiba tidak ada hubung juga. Jadi ulama kata bila adat kata
pada kebiasaannya tidak ada harapan lagi bertemu, maka boleh kita sedekah jumlah tersebut, niat jadi pembayar hutang kepada si fulan di akhirat, kemudian berdoa agar Allah jadikan dia halalkan perbuatan kita ini di mahsyar. Itu cara dia. Soalan seterusnya, kita ada sikit lagi masa. Orang Islam simpan bilik mayat 1 minggu, adakah tidak kena soal malaikat sehinggalah mayat itu dikebumikan? Dia kata kalau mayat itu seminggu simpang dalam peti sejuk, pandailah, buh dalam robok apa ke, atau dibunuh, disembunyikan, macam-macam pasal ni kan tak, sembunyi mayat apa semua. Jadi masa mana datang soal munkar wa nakir? Ada suatu hadis Nabi SAW menceritakan apabila dicabut roh, maka mayat itu adalah bersama keluarganya, jasad. Roh itu dibawa naik ke langit. Kalau roh itu roh orang Islam yang saleh, dipuji oleh malaikat. Kalau yang tidak saleh, maka tidak dipuji malaikat. Ditunjukkan hadapan Allah sampai kepada ditunjukkan, Allah kata tunjukkan tempatnya di akhirat. Mana kalau dia ni nanti ahli syurga, roh ni akan dibawa tunjuk syurga, atas langit yang ketujuh. Dan dia akan dikembalikan. Allah kata kembalikan kerana malaikat akan menguruskan dia. Maksudnya bila mungkar nakir sudah nak menjalankan tugas, maka dikembalikan. Faham pada hadis ini, kalau tidak ada masalah simpan dalam peti, bila dia ditanam atau tengah diusung, ketika itu datang malaikat mungkar nakir, tapi belum lagi menanya, duduk jauh. Duduk jauh. Jauh mana? Dalam hadis kata sejauh ufuk, sejauh mata memandang. Kalau mata memandang paling jauh 15 kilo, 15 kilo duduk dengan mayat. Bila mayat ting letak je di alam al-barzakh, sudah duduk dalam kubur, sup mari. Satu di atas, satu di bawah. Jadi hak ni seminggu tak tanam. Boleh jadi lepas dia tanam, berlaku hadis ini, minggu depan datang malakul mungkar wa nakir. Dan boleh jadi juga dalam peti itu dia sudah disoal. Boleh jadi. Kerana perkara ini ghaib. Cuma dalam hadis tak cerita dia ni disimpan. Dalam hadis cerita dibawa naik ke langit rohnya, sementara jasad dimandi dan dikafan dan disemayang. Bila sudah mandi kafan semayang, diletakkan di dalam lubang kubur, datang malaikat mungkar nakir. Bila disiap ditanam di kampus, datang dekat. Nampak? Soalan seterusnya, macam mana status kalau kita di-remove oleh grup, oleh admin dari grup kita, dia putus silaturahim, lepas tu apa tindakan yang patut kita buat? Mohon pencerahan. Kita masuk dalam satu kumpulan WhatsApp ke apa ke, kena admin remove kita. Jadi adakah putus silaturahim? Belum lagi. Sebab benda tu kadang-kadang tidak disengajakan. Tekan jadi remove. Betul tak? Jadi husnuzon ni, sangka baik, kerana tak ada sebab apa-apa. Tersalah tekan. Jadi kita laporkan balik. Tersalah tekan, remove saya. Faham lagi? Dan kadang-kadang kita tahu sebab apa kita di-remove. Faham lagi? Kena delete, kena block. Kita tahu tak? Kadang-kadang kita tahu. Kalau kita baik, ada tak orang block kita? Ada tak? Kalau kita mengacak, ada masalah. Jadi kalau kita rasa kita buat benda salah dalam grup kita tak, lepas tu kita kena remove, kita dapat tangkap lah. Aku buat salah petang tadi, aku maki dan sebagainya. Contoh lah, saya punya Facebook ada admin 2 orang. Dia banyakkan tugas dia remove orang, block maknanya ada silap dia block, tak perlu langsung. Faham? Kerana yang nak jadi prank ramai lagi. Jadi block, dia tidak ada maaf bagi block. Lepas tu bersih. Ada lain fikrah dia block. Ada nak benda provoke je block. Gitu. Jadi ada orang tu yang kita tak block lagi, saya pun delete komen dia. Dia tak puas hati. Dia apa benda ni, dia PM admin yang baca, admin bagi tahu saya dia tak puas hati. Saya jawab. Dia tanya kenapa ustaz atau admin delete komen saya. Dia tanya dulu tu. Oh, backend dia.
Oh, hebat budak ni. Dia mari rumah kita. Dia marah kita balik. Saya tanya balik, kenapa komen orang lain tidak kena delete? Jawapan ada dalam diri dia. Okey? Masuk kurang ajar apa semua. Mana boleh. Saya khabar dah kat ni. Mana kurang ajar delete. Walaupun anak kerja, delete. Faham? Cakap banyak, block. Kalau fan page, apa benda ni, remove tu. Tak boleh terus. Apa ban, dia panggil ban kan. Kalau page dia panggil block. Jadi tengok, kalau kita kena buang daripada satu-satu grup, tanyalah. Saya ada kesalah tak? Saya tersilap. Kalau kita tahu dah, oh minta maaf, saya tersilap tadi begini. Dia masukkan kita balik. Faham? Sebab orang buang kita bukan buang nak putus silaturahim kadang-kadang. Kerana menolak mudarat yang lebih besar. Itu kena faham. Soalan seterusnya, Islam itu tinggi. Apa yang dimaksudkan tinggi? Tinggi maksudnya tidak boleh direndah-rendahkan. Allah Ta'ala, Allah Maha Tinggi. Apa makna tinggi? Bukan atas langit. Kedudukan, maqam, martabatnya tinggi. Faham? Pangkat pengarah dengan office boy, mana tinggi? Pengarah dengan office boy. Tinggilah pengarah. Tapi dia punya jasad, office boy tinggi. Office boy 5 kaki 8. Pengarah tu tulang jenis rendah sikit. 39. Macam Doraemon. Tapi dia pengarah. Office boy 5 kaki 8. Faham tak tinggi apa tinggi tu? Itu tinggi jasad. Kalau tanya siapa tinggi? Office boy. Tapi kalau siapa tinggi maqam? Siapa tinggi pangkat? Pengarah. Walaupun pendek. Faham lagi? Jadi kena faham. Bila Islam itu tinggi, bukan tinggi nak pergi ambil tinggi macam pokoknya. Tidak boleh dia direndahkan. Sebab tu al-Islam al-inqiyad, junjung. Islam makna junjung. Bima ja'a bihin Nabi SAW min syar'iyatillah. Junjung segala perkara syariat yang dibawa datang oleh Nabi daripada Allah. Junjung. Itu Islam. Buat tak buat, aku kena terima, menyerah. Ini yang terbaik. Hukum hudud potong tangan, junjung, ni yang terbaik. Tidak ada hukum yang terbaik, dia atas sekali. Itu maknanya tinggi. Soalan seterusnya, apa hukum jam tangan yang ada sedikit emas pada jam tersebut dalam solat juga boleh pakai cincin suasa? Baik. Jam dia ada emas. Contoh ada sedikit emas. Kalau emas itu dijadikan perhiasan, tak boleh. Kalau emas tu semua memang tak boleh lah. Emas yang tali emas, badan emas itu biasanya emas. Biasanya jam tu 30,000, 40,000 ke atas. Kalau yang 800 kalau emas tu bukan emas. Faham? Jadi berhias dengan emas tak boleh bagi laki-laki. Tapi kalau enjin dia emas boleh. Dia punya spring emas, dia punya gear emas di dalam. Tidak jadi perhiasan, menjadi alat, hukumnya boleh. Bila jadi perhiasan, tali emas, bingkai emas, dalam stil bingkai emas, haram. Kerana Nabi angkat, ini hadza, ini emas. Halalun li inasi ummati wa haram li zukurihim. Ini emas halal bagi umat Islam, umat Muhammad yang perempuan, haram bagi umat yang laki-laki. Soalan seterusnya, apakah boleh kita sebut Ramadan Al-Mubarak? Bukan Ramadan Karim. Kerana Karim itu sifat Allah. Bukankah sifat bulan Ramadan mohon pencerahan? Inilah, tak ada benda nak balas nama Ramadan. Kita duk perhati sejak ada internet ni, teruk sungguh. Timbul hadis-hadis yang dulu-dulu tentang umat yang suka berbalas sekarang. Habis benda. Ustaz-ustaz balah Ramadan Karim, Ramadan Mubarak, Ramadan Karim. Hak ni boleh, hak ni tak boleh. Padahal ulama kata kedua-duanya boleh. Ramadan saja pun boleh, Ramadan Karim pun boleh, Ramadan Mubarak pun boleh. Kerana apa? Kerana diberkati. Karim mulia, bulan mulia. Ramadan Mubarak, Ramadan yang diberkati. Kedua-duanya boleh. Yang tak boleh ni kita pandai-pandai letak nama sifat Allah.
Tidak ada nas, tak boleh. Nah, kalau kita nak letak nama masjid, silakan. Ni letak nama masjid Sina Abu Bakar. Itu masjid Muaz. Itu Abu Ubaidah. Itu masjid Umar. Silakan. Walaupun tak ada seorang nama Abu Ubaidah malam petang ni mari. Tak ada masalah. Ambil sempena dia panggil. Faham? Jangan balah bab lagu ni. Soalan seterusnya. Bolehkah kita beri zakat kepada masjid? Adakah masjid itu asnaf zakat? Itu persoalan. Dia syarat sah, mesti kita beri kepada 8 asnaf. Maknanya asnaf ini penerima yang layak menerima zakat yang disumbangkan. Faham? Kalau masjid itu asnaf, sah. Tapi kalau masjid itu tidak asnaf, tidak sah zakat itu. Kena qadha balik. Macam orang beri zakat pada anak yatim, tak sah. Kena qadha. Anak yatim bukan asnaf zakat. Nampak? Pandai-pandai dia bagi anak yatim. Yang boleh anak yatim itu miskin, baru masuk asnaf zakat. Nampak? Baik, jumhur ulama tidak ada zakat kepada masjid. Ini pandangan sebahagian daripada ulama mazhab Maliki dan Hanafi. Maknanya ada perselisihan di kalangan ulama. Baik, ada ulama membenarkan kita beri zakat bagian masjid sabilillah atas nama sabilillah. Tapi jangan keseluruhan zakat. Paling tidak 1/3. Ada 2 lagi bagian mendapat mu'alaf ataupun fakir miskin. Soalan seterusnya. Lailatul Qadar waktu malam. Bumi ini tidak sama waktu malamnya. Jika Lailatul Qadar turun di bumi waktu malam, maka bumi yang sewaktu dengannya tidak turun ke Lailatul Qadar itu. Baik. Dia kata bumi kita bulat. Di sini ni bulat, bawah ini matahari. Bila matahari turun di bawah, yang di atas tengah malam. Okey? Bila di atas ini kita Kuala Lumpur, matahari di bawah, maka kita di atas daripada bumi. Ni bumi, ni matahari, ni matahari, ni bumi. Jadi sekarang kita malam, Lailatul Qadar. Yang masih siang di London 12 jam masih siang. Betul tak? Di London, di Maghribi masih siang. Jadi bila di Gombak, di Setapak sudah Lailatul Qadar, orang di Morocco Pahang tak ada Lailatul Qadar. Nampak? Sebab kita dah dulu malam. Katakan malam tu. Katakan hari ni lah. Malam ni kita Lailatul Qadar. Orang Setapak dapat, orang Gombak dapat Lailatul Qadar malam ni. Kerana kita malam. Orang yang di Spain, di Portugal, di Iceland, di Amerika, di Maghribi masih lagi siang. Mereka tak ada lah. Tak dapat Lailatul Qadar ke macam mana? Ni persoalan. Faham lagi? Jawabnya mereka tidak dapat Lailatul Qadar jika mereka tetap siang sampai kiamat. Faham lagi? Mereka lepas pada itu tidak ada lagi malam. Maka tak dapat dah Lailatul Qadar. Malaysia dah dapat. Faham? Tapi bila kita dah malam, nanti kita akan pergi waktu siang. Nanti bila kita siang, dia dapat tak malam? Dapat tak? Dia pula Lailatul Qadarnya. La ilaha illallah. Soalan gini tanya juga. Faham lagi? Takkan dia siang tak mau sampai kiamat. Nyok cantik mu seorang dapat. Faham? Dah mu ke bawah, dia jadi siang dah. Matahari bawah. Dia Morocco naik atas, malam balik. Dia pula dapat. Sikit-sikit seorang Lailatul Qadar, okey? Biarlah dia tanya. Ada tak masa hari yang paling afdal membayar zakat fitrah? Tidak ada hari yang afdal. Sunat bayar awal 1 Ramadan. Wajib bayar nak sembahyang raya. Sampai ke maghrib. Dan maghrib berdosa. 1 Syawal, okey? Bila ustaz akan jadi Perdana Menteri? Ada juga Ini sipang tu. Aku nak letak dalam frame. Perdana Menteri apa, wakil rakyat pun tak layak. Faham lagi? Biar dia budak-budak dia suka. Dia tugas masing-masing. Saya tugas
Tugas saya gini je. Budak-budak tak reti hukum akal, hak benda-benda kita ajar. Hak tinggi-tinggi ustaz lain ajar. Gitu dia ada tugas dia. Dia askar belaka tapi ada korporal, ada sarjan, ada lieutenant, ada general. Ada bahagian meriam, officer, ada bahagian ni peninjau dan sebagainya. Jadi Perdana Menteri. Tak balik rumah aku. Soalan seterusnya. Saya dengan izin Allah dapat bertemu Ustaz hari ini. Saya ada masalah, iaitulah perangai tidak baik isteri saya melampau-lampau sehingga saya berkata begini, jika saya mati hati saya tidak maafkan isteri saya. Baik. Isteri dia melampau-lampau perangai tak molek. Okey? Faham dah Macam-macam hal lah. Isteri perangai huduh. Sampai dia ni rasa kalau aku mati aku takkan maaf dia. Jawabnya begini. Hak memaaf itu hak kita, bukan hak orang lain. Orang lain tak ada hak. Jangan pula saya maafkanlah. Tak boleh. Orang tu menengung lepas sembahyang dia menangis. Mari Datuk Bila tanya apa pasal. Saya sedih dia sebab saya ada buat dosa pada kawan saya. 10 tahun saya minta maaf, dia tidak mau maaf. Ni yang saya menangis hari-hari. Bila kata tak apa, saya maafkan. Boleh tak? Bila tak ada kena-mengena, mana boleh? Mesti orang yang dia buat salah tu juga. Agung ke siapa ke tak boleh maaf. Faham? Tu kaedah Islam. Jadi kalau awak tak memaafkan, dan bukan isteri saja, semua orang kalau buat salah kat kita, kita tak maaf, bermakna kes itu tidak ditutup. Kena faham tu. Bila sudah settle, kes itu ditutup. Macam mahkamah, sama. Mana kalau kita sudah settle dengan orang yang buat langgar kereta kita, atau orang yang sengaja pecahkan rumah kita, settle. Lepas ni tak ada kes. Buang kes dah, habislah, settle. Kalau kita sudah maaf, sudah halalkan, kes itu tidak akan ditanya lagi dalam perbicaraan hari kiamat. Itu saja kelebihannya. Jadi senang kita nak dapat syurga Allah dengan lebih cepat. Tapi kalau belum lagi maaf, Allah akan jadikan kes itu dibuka dan dibicarakan. Kita akan dipanggil, bini kita akan mari dan jenayah yang dibuat akan disebut dan kita akan ditanya sekali lagi maaf atau tidak. Bila kita kata maaf, maka buang masa saja. Nampak? Baik kita maaf dari sekarang. Kalau kita kata tiada maaf, maka wajib kena bayar denda. Isteri kita kena bayar denda. Denda dunia, duit. Akhirat, bayar dengan pahala. Oleh kerana suamimu tidak maafkan kamu, bayarlah. Qadar mana bayar? Qadar banyak kesalahan yang ditentukan oleh Allah. Ada orang yang bayar sehingga habis pahala, lalu dia tak ada pahala, masuk neraka. Dan ada yang Nabi kata bayar dengan pahala habis tak cukup lagi, maka dosa kita yang dia buat jahat ni, dosa kita dia tolong pikul, lalu dihumban dalam neraka. Maksudnya panjanglah perbicaraan kita kalau kita tidak maafkan di dunia. Allah jadikan bini kita jahat, mulut macam roka, lidah suka maki hamun, dia maki mencarut suami dan sebagainya. Ada hikmah. Kadang-kadang Allah nak kafarah dosa kita. Bila kita mati nanti, kita sudah kering kosong dari dosa kerana kamu telah disusahkan dengan isteri yang bermulut jahat, isteri yang perangai jahat, kamu jadi susah. Maka hadis kata tiap kali Allah susahkan hambanya, pasti dia akan dipotong dosanya. 30 tahun dapat isteri jahat, licin kosong dosanya, dia pun mati bertemu Allah, tidak ada dosa. Nampak? Itu ada hikmah dia.
Kita nak dosa kita dulu banyak, lepas tu dapat isteri baik. Dosa ni tak terampun, mati bawa dosa. Dosa kita banyak, dapat isteri jahat. Kita pun dapat jahat, susahlah kita. Allah ampun dosa kita sebab isteri jahat. Bila mati, tak ada dosa. Mana munau? Itu ada hikmah ni, faham? Tapi janganlah balik suruh bini jadi jahat. Awak jadi jahat lah, dapat ampun dosa sikit. Banyak pula. Itu bengong namanya, baik. Sekejap lagi deh. Solat tarawih ekspres yang tular. Allahu Rabbi. Itu soalan yang kedua sebelum akhir. Solat ekspres tarawih yang tular. Maksud ekspres ini solat yang laju. Ini nanti ustaz lain jawab lah. Seorang laki-laki dia semayang. Dia semayang sampai salam. Nabi tengok. Lepas salam dia pergi kat Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dia jawab, Waalaikumsalam. Nabi jawab. Kemudian Nabi kata, Kum fasalli fa innaka lam tusalli. Bangun semayang semula. Semayang kamu tadi tidak dikira. 3 kali dia semayang, dia pergi lagi kat Nabi. Nak beri salam, Nabi jawab, dan Nabi tetap jawab yang sama, kum fasalli fa innaka lam tusalli. Nampak? Bangun semayang semula, semayang kamu tadi tidak dikira. Yang ketiga ni baru dia bersuara, ya Rasulullah, minta maaf, takat tu yang saya tahu tentang semayang. Apa yang tak betul lagi tolong bagi tahu. Lalu Nabi kata, kamu sebenarnya tinggal tamak ninah. Dia rokok tak dah berhenti. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Laju sangat. Nabi kata summarka, lepas kamu berdiri summarka, barulah kamu rokok hatta tatma'inna raki'ah, sampai kamu diam di dalam rokok. Sumarfa hatta tatma'inna tadila, kemudian bangun sampai kamu diam, berdiri betul, diam dalam iktidal, tamakninah dalam iktidal. Masjud, kemudian baru boleh kamu sujud. Summa ini maksudnya selepas ada tamakninah. Lagi belum tamakninah tak boleh berubah, tak boleh berganjak. Bila kamu sudah tamakninah dalam berdiri iktidal, masjud, baru kamu lakukan sujud. Hatta tatma'inna sajida, sampai kamu tamakninah di dalam sujud. Marfa hatta tatma'inna jalisa, lepas kamu tamakninah dalam sujud, baru angkat kepala sampai kamu tamakninah dalam duduk. Barulah tahu rupanya semayang dia tidak sah kerana cepat tinggal tamakninah. Lalu laki-laki ini dikenali dalam kitab-kitab hadis sebagai laki-laki yang musii'is salah, laki-laki yang jahat semayangnya, ataupun keji semayangnya. Adapun yang tular dalam internet itu lebih laju dari laki-laki ini. Laki-laki ini pun tak ada kerja, ni laju lagi. Main apa 7 minit 23 rakaat dengan witir siap. Nah, tarawih 20, witir 3, 7 minit. Kita 2 minit 2 rakaat 7 minit. Faham? 2 rakaat 7 minit. Dia 23. Allahu Akbar. Itu bukan semayang. Siapa nak kata sah? Garanti tidak sah. Nak laju tak ada masalah, tapi dah bacaan tidak sempat, nak tamakninah tak ada, memang tidak sah. Bahkan dilaknat oleh Allah, mempermain-mainkan Allah. Nak kisah tak baca kisah sahabat, lamanya dia berdiri semayang tarawih, ada setengah-setengah yang selesai tarawih dekat dengan waktu imsak, dekat waktu sahur baru selesai tarawih.
Kita 9.45 siap lah tak? Okey tak? Cuba buat panjang sekali, buat berhenti pukul 2. Start pukul 9, Imam buat sekali. Berhenti pukul 2. Last sekali, rakaat witir pukul 2. Tengok esok muka depan. Imam Masjid Abu Ubaidah ICU di Belasah penduduk kampung. 6 batang besi masuk dalam badan. Nah, ni baik soalan yang terakhir. Saya buka saya cadang nak buka cawangan kahwin. Ada tak petua untuk harmoni rumah tangga? Ini baru soalan. Dia begini, tidak ada keharmonian dengan perkahwinan. Keharmonian itu 5 jenis manusia mukmin di atas muka bumi. Orang beriman 5 jenis ya dalam dunia. Pertama, orang beriman kahwin 1. Yang kedua, dia isterinya 2. Yang ketiga, isteri 3. Yang keempat, isteri 4. Yang kelima, orang beriman yang tidak berkahwin. 5 ni semuanya hamba-hamba Allah yang beriman mereka. Nah, bahagia atau tidak sekira-kira kehendak Allah Ta'ala. Cuma kalau kita berkahwin, kita nak bahagia. Bahagia itu berkait dengan akhirat. Kebahagiaan sebenar taat pada perintah Allah. Baik, kita faham tak tu? Nak bahagia pula suami isteri, senang saja. Kita yang jadi tak bahagia ini dalaman. Bukan CPU, motherboard. Nah, bukan body ni dalam hati. Hati kita ni kita nak sama, semua hati orang nak sama hati kita, tidak akan bahagia sampai kiamat. Sebab tu kena amal sikap berlebih kurang, maaf memaaf, tasamuh. Faham? Kita nak isteri kita perfect, tak dapat. Dapat isteri perfect hanya dalam lagu, dalam alam real tak akan jumpa isteri yang sempurna. Tu yang buat lagu tu sempurna tu, kisah kasih yang sempurna. Itu lagu. 3 kali menang lagu cinta terbaik dunia. Tu lagu. Dia sendiri 4 kali bercerai. Faham lagi? Jadi kita nak yang sempurna tak dapat. Jadi maaf memaaf. Hidup sekadar hamba Allah di muka bumi, insya-Allah kamu akan bahagia. Dan yang terakhir sekali, warga emas 70 tahun, suami saya umur 80-an. Saya warga emas 70-an, suami saya 80-an. Saya baru kahwin. Allah, telah kematian suami. Suami saya warga emas 80-an, tapi kuat. Bolehkah saya minta cerai? Pasal? Tak boleh. Isteri 70, laki 80. Boleh minta pasah? Tak boleh. Dia minta pasah ni ada sebab. Batalkan perkahwinan. Yang sebab aib. Pertama, gila. Bila kahwin-kahwin lah, gila rupanya. Pengantin perempuan tak mau keluar, sembunyi dalam gobok baju. Gila. Boleh batal perkahwinan. Atau penyakit berbahaya. Kalau dulu kusta, sekarang AIDS dan sebagainya. Boleh minta batalkan perkahwinan. Yang ketiga, maknanya jenis apa benda ni, perempuan yang tersumbat tulang atau daging dalam paratnya. Jadi tak boleh melakukan jimak siang kat suami, langgar di beda mau. Itu boleh tukar. Yang keempat, unah ni suami tu pistol ada tapi tak boleh menembak. Faham lagi? Peluru yang ada, pistol tak boleh tembak. Faham? Maknanya mati apa? Mati pucuk. Itu boleh. Tapi syarat yang tu, pergi depan qadi, buat satu tarikh, berubat setahun. Lepas setahun tak mampu juga, baru boleh minta batal perkahwinan. Dan yang kelima, maqtu' dia panggil. Suami terpotong, Angry Bird putus, masuk dalam mesin tebu. Contoh je lah. Jolok termasuk dengan Angry Bird. Hilang tu. Dia berkahwin, dia tak khabar ke pengantin perempuan. Bila malam tu duk tengok duk main gitu saja. Mana gini? Tanya kawan dia, lain, pasal lain. Dah gitu je 3 minggu dah. Rupanya tak ada Angry Bird. Itu boleh batalkan perkahwinan. Okey? Lain pada tu boleh minta cerai saja. Mana minta cerai? Ada 5 perkara tidak berdosa minta cerai. Tapi kalau tak ada sebab, hukumnya perempuan ini tidak dapat syurga. Nabi kata, ayyumam ra'atin sa'alat talaqan min zawjiha min ghairi ba'sin, fahramun 'alaiha raihatul jannah atau kama qala. Mana-mana isteri yang minta cerai dari suami tanpa kejahatan apa-apa,
maka haram dapat cium bau syurga. Tapi ada 5 perkara boleh. Ingat pertama, suami larang buat yang wajib, larang puasa, larang tutup aurat, larang sembahyang, boleh minta cerai, tak berdosa. Yang kedua, suami suruh buat yang haram, suruh liwat, suruh minum arak, suruh minum ketung dan sebagainya, hang. Yang ketiga, suami dera, sepak terajang katok dengan kayu berdarah-darah. Yang keempat, suami kena penjara. Kebanyakan negeri di Malaysia buat syarat 3 tahun dan ke atas. Okey. Yang kelima, apa dia? Tidak beri nafkah. Nafkah suami patut bagi, tak mau bagi. Tak mau bagi nafkah, boleh minta cerai, tidak berdosa. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kalau tidak banyak, sedikit dia dapat ambil manfaat pada petang ini. Kepada yang sudah menderma kepada masjid, boleh menderma pada kali-kali yang lain. Yang belum menderma, silakan menderma, bukan di masjid saja tapi di mana-mana. Bulan Ramadan, bulan kita, tambahkan lagi amal ibadat kita, termasuk tambahkan menderma. Mudah-mudahan diberkati pertemuan kita. Semoga Allah sempatkan kita sampai kepada penghujung Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana, alimna bima yanfa'una, rabbana zidna ilma, rabbana atina fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Assalamualaikum. Saya mengisahkan bagaimana masih kepada Ustaz di atas kesempatan dan sudah menjawab soal 3 tadi. Pada semua hadirat sekalian, ketika dalam perjalanan keluar, saya disediakan Kuala yang tidak hadir Kuala ya dalam kemah itu ada petugas dan menjaga maklumat kabar dari Islam. Dan saya semua yang hadir, akan terima kasih juga kepada semua yang barangkali menyumbang, menyempurnakan majlis kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dia buat ikut. Tak boleh